أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Maksudnya, maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. Dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia daripada jalan Allah. Dan juga disebabkan mereka mengambil riba, padahal mereka telah dilarang melakukannya. Dan disebabkan mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya. Dan ingatlah kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tetapi orang-orang yang teguh serta mendalam ilmu pengetahuannya di antara mereka dan orang-orang yang beriman, sekaliannya beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang telah diturunkan dahulu daripadamu, khasnya orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menunaikan zakat, serta yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itulah yang kami akan berikan kepadanya pahala balasan yang amat besar. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang diutus kemudian daripadanya. Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, serta Nabi-Nabi keturunannya, dan Nabi Isa, dan Nabi Ayub, dan Nabi Yunus, dan Nabi Harun, dan Nabi Sulaiman. Dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Dan kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini. Dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Rasul-rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat, supaya tidak ada bagi manusia suatu hujah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, wahai Muhammad. Tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran yang telah diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Dan malaikat juga telah turut menjadi saksi. Dan cukuplah Allah menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran ini. Masih lagi kita berada dalam Suratul Nisa, pada juzuk yang ke-6, dan masih lagi dalam surah yang ke-4. Bermula daripada ayat 160 sehinggalah ayat 166. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi kesinambungan daripada ayat-ayat sebelum ini, tentang kedegilan kejahatan Yahudi yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalih-dalih yang mereka kenakan, permintaan-permintaan yang bodoh yang mereka utarakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka mengetahui hakikat kenabian itu tidak berhajat sebagaimana yang mereka inginkan, iaitu naik ke langit mengambil kitab. Kan tidak ada nabi-nabi yang naik ke langit mengambil kitab, dan mereka sedia maklum sebagaimana mereka telah meminta perkara yang menunjukkan kebodohan mereka, iaitu ingin melihat Tuhan. Sedangkan para nabi pun tidak dibenarkan lagi melihat Tuhan mereka.
Dan sebagaimana alasan demi alasan untuk menjustifikasikan kenapa mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala menceritakan sejarah Yahudi. Wahai Muhammad, kalau mereka Yahudi menolakmu, bukanlah cerita yang baru. Mereka telah pun menolak Nabi-Nabi sebelummu. Bahkan mempermain-mainkan dengan berbagai cara. Bahkan kalangan mereka ada yang dibunuh, bukan sekadar didustakan. Bahkan mereka mengubah syariat-syariat yang diturunkan. Berapa banyak hukum hakam yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, mereka abaikan. Bahkan mereka selewengkan. Bahkan mereka kitab baru pula. Sebagaimana telah kita ceritakan semalam. Iaitu mereka menganggap ada lagi wahyu Allah yang dilakukan secara mulut, secara lisan, yang mereka namakan sebagai Mishnah. Dan kemudian disyarahkan Mishnah menjadi Jimara. Dan Jimara pula terbahagi pada dua, Jimara Urshalim dan Jimara Babil, yang dinamakan sebagai Talmud. Bila disebut Talmud, ia merujuk kepada Jimara Babil, iaitu kitab yang ditulis oleh pendeta mereka sendiri. Mereka anggap lebih suci daripada kitab Taurat. Dan kerana rekod penolakan mereka terhadap ajaran wahyu dan kitab Taurat, maka Allah Ta'ala sebut lagi sebahagian kejahatan mereka, orang Yahudi. Supaya manusia kenal siapa Yahudi. Orang-orang yang bodoh, yang tidak mengetahui sejarah Yahudi, menganggap Yahudi ini baik, bagus, menuntut hak dan sebagainya. Allah Ta'ala telah menceritakan tembalang mereka. Rekod-rekod mereka yang begitu dahsyat. Yang bukan sekadar bentuk penghinaan kepada Allah, kepada Nabi dan kepada Rasulnya, kepada ajaran yang diturunkan, bukan kepada orang-orang yang menyuruh kebaikan. Maka Allah menyebut lagi jenayah mereka, فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا, disebabkan kezaliman, kejahatan orang-orang Yahudi ini. Kata hadu, ini orang-orang Yahudi. Haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Sebagai hukuman kepada mereka, kami mengharamkan kepada mereka banyak perkara yang sebelum ini dihalalkan. Secara hukum umum, segala makanan dan minuman itu dihalalkan. Tetapi kerana mereka menyeleweng demi menyeleweng, syariat demi syariat, maka Allah Ta'ala mengharamkan mereka perkara yang sebelum ini dihalalkan. Sebagaimana mereka diharamkan untuk memakan setiap binatang yang berkuku. Mana-mana binatang yang ada kuku, mereka diharamkan makan. Sebagaimana mereka diharamkan lemak-lemak lembu dan juga lemak-lemak kambing. Melainkan lemak yang berada di belakangnya sahaja. Lemak kawasan lain diharamkan. Dan demikian juga perkara-perkara yang lain disebabkan kezaliman mereka yang telah meminda, yang telah menzalimi manusia. Allah Ta'ala menyebut tentang kejahatan Yahudi, dua kejahatan dia. Pertama, kejahatannya dengan Allah, yakni berpaling daripada syariat dan hukuman Allah. Bahkan mereka wabisaddihim an sabilillahi katsira, mereka menghalang manusia daripada mendekati jalan Allah. Sebagaimana mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Yang sebelum ini, bila Muaz bin Jabal berkata, wahai Yahudi, bukankah kamu dahulu yang menceritakan tentang Nabi ini? Bukan kamu sentiasa mengguk kami akan datangnya Nabi akhir zaman yang akan bersama denganmu, yang akan menyokongmu. Tetapi kenapa bila zahir Nabi ini kamu yang pertama dustakan? Kami pula yang beriman. Yang Nabi ini kamu gunakan untuk ugut kami, bahawa baginda akan lahir di akhir zaman dan menyembelahi kami. Tapi hari ini bila Nabi ini lahir, kamu yang memusuhinya. Dan sebagaimana sebelum ini mereka menghalang manusia daripada beriman dengan Nabi-Nabi. Sama ada beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Musa. Waktu Musa mengajak pada tauhid, mereka mengajak pada sembah patung anak lembu. Rekod mereka menyelewengkan manusia dari jalan Allah terlalu banyak. Menjauhkan daripada Nabi. Mereka nak biar yang dipuji itu padri mereka, bukan Nabinya. Memuji padri-padri itu atau disebut sebagai rabai atau disebut sebagai hakam.
disebut haram atau robai, lebih mulia daripada memuji Nabi-Nabi. Sebab itu mereka menghalalkan penghinaan kepada para Nabi. Sebagaimana kisah Nabi Ayub, bagaimana mereka, bahkan mereka menuduh dalam kitab Talmud, mereka berkata Allah menyesal kerana menurunkan banjir. Pada zaman Nabi Nuh, Allah menyesal. Sebagaimana Allah menyesal kerana menjatuhkan hukuman ataupun mengenakan ujian pada Nabi Ayub. Mereka nisbahkan penyesalan pada Allah. Yang menafikan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dan bukan sikit. Siapa yang membaca Talmud atau siapa yang mengikuti kata-kata dalam Talmud, ia begitu menjengkelkan. Tentang ayat-ayat mereka tentang Tuhan dan tentang Nabi. Bukan tentang syariat. Maka Allah menyebut kezaliman mereka, maka Allah haramkan perkara-perkara yang sebelum ini dihalalkan. Termasuk pengharaman bekerja hari Sabtu. Asalnya hari Sabtu tak ada masalah apa-apa kerja. Tapi dek kerana mereka mendustakan Allah dengan berkata Allah penat mencipta langit dan bumi selama 6 hari, maka Allah rehat sehari. Maka Allah hukum dia, okey, kamu pun sama. Jangan bekerja hari Sabtu. Bahkan pada hari tertentu mereka dilarang untuk bercocok tanam. Diharamkan bercocok tanam. Bahkan mereka mesti memakan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayur yang ditanam oleh orang lain. Mereka tanam tak boleh makan. Pada hari-hari tertentu. Begitu hinanya mereka. Sedangkan tak ada syariat lain. Tak ada syariat seumpama itu melainkan pada mereka yang disebabkan kezaliman mereka. Akhirnya kita dapati, pengkaji-pengkaji agama Yahudi mendapati banyak benda-benda pelik yang mana Yahudi ni tak boleh buat. Banyak benda-benda yang biasa, yang normal, yang orang lain boleh buat, tiba-tiba dia tak boleh buat. Sebagai hukuman Allah Ta'ala kepadanya. Termasuk saya katakan, tidak ada syariat yang mengharamkan kerja hari apa. Tak ada pun. Tapi Yahudi ada. Hari diharamkan mereka bekerja. Bukan diharamkan mereka naik lift. Naik eskalator. Tak boleh. Mereka kena cara manual. Bahkan ada hari mereka haramkan penggunaan telefon. Tak boleh guna telefon. Sebab ada hari mereka namakan sebagai hari manual. Hari semuanya kena manual. Kalau tangga ada tangga berjalan, kena tangga. Tangga eskalator yang bergerak tadi, mereka kena tangga yang naik sendiri. Yang mereka kena langkah sendiri. Mereka tak boleh gunakan peralatan moden. Ada hari mereka tak boleh naik kereta, mereka kena jalan kaki. Dan banyak lagi benda yang pelik. Yang benda itu biasa, tapi mereka tidak boleh melakukannya. Tetapi yang amat berbeza dengan syariat. Begitu sebut syariat Islam dengan kelapangan keluasannya. Kita tuan-tuan, semuanya boleh. Kalau yang dilarang itu kerana sifatnya yang membinasakan, yang merosakkan. Bukan kerana sebab ia cuma larangan tanpa ada makulatul makna, tanpa ada logik. Tetapi dalam agama Yahudi, ia berlawanan logik pula. Bukan sekadar tak logik, berlawanan logik. Dalam Islam, apakah benda yang berlawanan dengan logik? Yang cuma ada, akal kita belum sampai. Bukan tak logik, akal belum sampai. Dan akhirnya kita dapati, para ulama menjelaskannya. Tentang masalah perkara-perkara yang berkait dengan rakaat solatnya, hari-hari puasanya dan lain-lain. Diperlihatkan hikmahnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, pertama tadi, berpaling mereka daripada perintah Allah. Yang kedua Allah sebut, wa akhdhihimur riba, mereka menzalimi manusia. Dengan apa? Pertama, mengenakan riba. Tentu Yahudi terkenal dengan sistem riba ni. Bahkan bank-bank yang ada atas dunia tertegak atas teori riba Yahudi. Di mana aneh Yahudi tahu riba ini haram. Dan mereka mengharamkan sesama mereka Yahudi. Tetapi bagi bukan Yahudi, mereka menggalakkan kerana mereka menganggap umat lain tidak satu level dengan mereka. Tuan-tuan, dalam hal kezaliman pada manusia, Islam tak pernah lihat level berbeza. An-nasu sawasiyah, manusia sama dalam keadilan. Hatta kalau orang ni menzalimi, maka walaupun dia daripada level rendah, maka dia mendapat hak dia. Dia miskin ke, dia bukan golongan bangsawan, dia mendapat hak dia. Walau dia berlawan dengan orang kaya, walau dia berlawan dengan orang keturunan mulia. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau anak Muhammad, Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Tapi bagi Yahudi, ada beza antara Yahudi dengan bukan Yahudi. Sebab itu mereka mengharamkan riba sesama mereka, tetapi mesti untuk orang lain.
Sebab atas alasan mereka ini tak sama. Macam saya katakan tuan-tuan, dalam hukum kezaliman tak ada istilah tak sama. Bukan dalam Islam kita zalim binatang pun tak boleh. Jangan kata orang. Kita kalau zalim binatang pun tak boleh. Hidupnya atau matinya. Apatah lagi menzalimi manusia. Bukan kata Nabi SAW, siapa yang membunuh orang kafir yang muahad, yang tunduk pada kerajaan Islam, ada perjanjian, aku musuhnya pada hari kiamat. Nabi akan bermusuh dengan orang membunuh orang kafir atas asas apa? Keadilan. Tidak boleh seorang dibunuh walaupun kerana berlainan akidah. Tak boleh dibunuh. Sebab itu datang syariat Islam, la ikrah fid din, tiada paksaan dalam agama. Kalau memaksa berarti kita akan mengambil tindakan dan membunuh. Tapi tak. Bukan orang-orang bukan Islam hidup bebas, mempraktikkan ajaran mereka dalam negara Islam. Bahkan sejarah telah menunjukkan mana-mana bukan Islam ternyata lebih bebas beramal dengan agama mereka berbanding orang Islam dalam negara bukan Islam. Mana-mana orang bukan Islam, mereka bebas mempraktik agama mereka even di negara yang dikenali ketuanya autokrasi atau diktator. Tetapi orang Islam tidak bebas beramal dengan agama dengan semudahnya, hatta kalaulah dinisbahkan pemimpin itu pemimpin yang adil, progresif dan lain-lain. Ada sahaja halangan-halangan yang dibuat. Contoh Perancis. Dihalang memakai burqa, dihalang memakai purdah. Cukup itu sebagai contoh yang mereka anggap sebagai negara paling sekular. Sebab sejarah sekular bermula daripada Perancis. Sejarah sekular di bumi Eropah bermula daripada Perancis. Sekular maknanya mereka tak akan beri penekanan pada agama. Mereka tak kacau agama. Tiba-tiba bila berkaitan Islam, mereka kacau. Kalau di negara yang paling sekular, orang Islam tak dapat kebebasan sepenuhnya, bagaimana negara yang bukan sekular, komunis sebagai contoh. Seperti di China, habis umat Islam di penjara. Suku Uyghur misalnya, di Xinjiang, yang diakui oleh dunia sebagai penjara terbesar di dunia, yang memenjarakan lebih 1.5 juta umat Islam. Atas nama kononnya ini ialah sekolah teknikal untuk mengajar teknikal, menjauhi mereka daripada keganasan dan sebagainya. Yang kita tahu tentang kezaliman yang menimpa saudara kita di Xinjiang, apa yang dilakukan oleh orang-orang Han kepada orang Islam Uyghur dan sebagainya. Kemudian Allah menyebut wa aklihim amwalan nas, dan mereka menipu, mengambil harta manusia. Pertama dengan muamalah riba, yang kedua dengan rasuah, menipu, berbagai bentuk mencuri, mengambil duit manusia secara batil. Sebab itu dalam Islam, antara perkara yang paling tegas ialah mengambil harta orang lain. Kalau kita hutang tak bayar pun tak boleh masuk syurga. Jangan kata benda lain. Mengambil wang-wang orang lain menjadikan kita muflis akhirat kelak. Kita tipu orang, kita boleh muflis akhirat kelak. Melainkan kita mempertahankan hak kita. Okey. Kemudian Allah menyebut, wa'atadna lil kafirina minhum azaban alima. Dan kami sediakan orang kafir di kalangan mereka. Yang dimaksudkan di sini ialah mana-mana Yahudi yang mati dalam keadaan kafir. Ada pun Yahudi yang memeluk Islam seperti Abdullah bin Salam dan rakan-rakannya tak termasuk. Kerana itu bukan isunya Yahudi, bukan isunya Kristian, tetapi bila dia mati dalam keadaan kafir. Kalau Yahudi tadi memeluk Islam, tak ada cerita lah. Dibebaskan daripada azab Allah. Kalau Kristian tadi masuk Islam, kerana itu Allah mentadbirkan dengan perkataan kafir. Wa'atanna lil kafirin, dengan mengambil kira ada di kalangan orang-orang Yahudi itu yang memeluk Islam. Seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar dan lain-lainnya. Wahab bin Munabbih. Mereka ini Yahudi-Yahudi yang memeluk Islam. Yang terkenal dengan kekuatan mereka, menjaga akidah mereka dan semua perkara yang bersangkutan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyebut, lakini rasikuna fil ilmi minhum, tetapi orang-orang yang mengetahui hakikat ilmu dengan sebenar. Ar-rasikhun, yakni orang-orang yang faham tentang syariat. Orang-orang yang tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mengingkari akan perintah-perintah Allah Taala. Mereka benar-benar menadah kitab, mendalami kitab Taurat dengan sebenar sehingga mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini disebut ar-rasikhun. Wal mu'minun, dan juga orang beriman yang bukan berasal dari Yahudi,
yang memang beriman. Yu'minuna, kesemua mereka ini beriman bima unzila ilaik, apa sahaja yang diturunkan kepadamu. Bukan nak ubah, bukan nak pindah, bukan nak tinggalkan, bukan nak halang manusia, tapi mereka ini sepenuh jiwa tunduk kepada wahyu yang diturunkan. Wa ma unzila min qablik, dan wahyu yang sebelum itu diturunkan. Tauratnya, Injilnya, Zaburnya. Wal muqiminas salah, dan orang-orang yang mendirikan solat. Wal mu'tunaz zakah, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ulaika, semua mereka itu, sanu'tihim, kami akan berikan kepada mereka ajran azima, pahala yang besar. Maka waktu Allah Ta'ala menyebut kelompok-kelompok derhaka di kalangan Yahudi, maka Allah Ta'ala menyebut kelompok-kelompok ahli syurga. Kelompok-kelompok yang kita katakan rasikuna fi ilmi, benar-benar memahami ilmu tersebut. Yang kita telah contohkan mereka seperti Abdullah bin Salam, Usaid bin Sa'yah, Sa'labah bin Sa'yah, Asad bin Ubaid, ketika mana mereka meninggalkan Yahudi lalu memeluk Islam. Dan demikian juga Ka'ab al-Ahbar, demikian selepas itu Wahab bin Munabbih, dan ramai lagi Yahudi-Yahudi yang memeluk Islam, yang memang mengkaji, mengetahui kebenaran. Maka Allah Ta'ala mengecualikan mereka, Yahudi yang memeluk Islam dan orang beriman. Asas iman mereka apa? Akidah mereka beriman dengan apa yang diturunkan dan beriman dengan kitab terdahulu. Dan mereka ini orang-orang yang mendirikan solat, yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang beriman pada hari akhirat. Jadi di sini kita nampak komplit rukun iman, iaitu mereka beriman dengan apa yang diturunkan dan semua kitab-kitab. Mereka beriman ataupun mereka melaksanakan solat, mereka melaksanakan zakat, mereka beriman pada Allah, mereka beriman pada hari akhirat. Lalu kita kata, kenapa Ustaz tak sebut beriman kepada malaikat? Ya, kerana yang menurunkan kitab itu malaikat. Kitab itu tak turun secara langsung, melainkan melalui Jibril, melainkan melalui malaikat. Dan bila kita sebut tentang kenapa tidak ada qada dan qadar, ya, bila seorang beriman dengan Allah dengan sebenar, maknanya beriman dengan segala ketentuan Allah, qada dan qadar. Itu melengkapi rukun iman yang ada dalam ayat ini. Ulaika, mereka itu dengan sifatnya, bukan sekadar dengan akidahnya dan dengan sifatnya. Yang ni seorang kalau sekadar mendakwa akidah beriman, sifatnya mana? Solat mana? Zakat mana? Kerana iman sebenar akan diterjemahkan pertama dengan solat. Apa itu solat? Hubungan dengan Allah. Dan diikuti zakat. Apa itu zakat? Hubungan dengan manusia. Sebagaimana Yahudi yang dilaknat kerana mereka merosakkan dua hubungan ini, hubungan dengan Allah, dengan meminda kitab, wahyu, dengan mengabaikan hukum hakam, menghalang orang pada Allah, dan rosak hubungan dengan manusia dengan rasuah mereka, dengan riba mereka, dengan mengambil harta secara tidak sebenar. Lalu Allah menyebut orang beriman, mereka jaga pertama hubungan dengan Allah. Yang kedua hubungan dengan manusia, itu zakat. Bagaimana zakat membentuk hubungan dengan manusia? Ya, kerana seorang tidak mampu mengeluarkan harta, melainkan dalam dirinya ada kasih sayang, melainkan dalam dirinya ada tanggungjawab, melainkan dalam dirinya ada keprihatinan, melainkan dalam dirinya ingin membantu manusia, bukan mengambil harta orang. Sebab zakat tak boleh daripada harta yang haram. Innallaha la yaqbalu sadaqata min ghulul. Allah tak akan terima sedekah atau zakat daripada wang haram. Mana-mana wang haram tidak wajib zakat. Sebab zakat ini bukanlah satu sistem terdesak macam sistem cukai yang dibuat oleh mana-mana negara. Ia sistem terdesak, dia tak kira duit halal, duit haram, asalkan kita bayar cukai. Maka dia cuma namakan penghasilan yang haram melalui money laundry, cuci duit, tapi mereka nak duit tu. Zakat tak nak duit. Zakat tidak mau duit haram. Zakat tidak akan memburu mana-mana hasil yang haram. Kita tak perlukan wang yang haram dalam membina ekonomi. Tapi bila sistem ekonomi kebanyakan dunia ini tenang, tidak pandai membezakan halal dan haram, lalu mereka mengambil semuanya. Haram pun mereka ambil. Bila mereka mengambil yang haram, ia seperti mengiktiraf sebagai sistem haram, sistem legal. Mereka legalkan yang haram. Yang illegal dilegalkan. Lalu mereka tak peduli income itu haram atau halal, asalkan mereka boleh ambil. Islam tidak. Tak perlu keluar zakat hasil judi,
Hasil arak. Ustaz, duit rasuah kena zakat tak? Saya dapatlah rasuah 50,000 dah cukup setahun dah simpan. Zakat tak? Dosa tak saya tak zakat? Tentu tak ada orang bicara seumpama itu. Duit itu semuanya dosa. Bukan zakatnya 2.5% yang kamu tak keluar. Semua duit itu dosa. Itu duit rasuah. Yang kawan yang ambil rasuah, disimpan setahun. Saya tanya Ustaz, apa hukum Ustaz, duit saya dah 50,000 cukup haul, cukup nisab, apakah saya kena keluar zakat? Ya, kita bersangka baik kata keluar, tapi bila kata Ustaz, duit ni masalah satu Ustaz, ni duit rasuah Ustaz. Boleh. Kita kata tak wajib zakat. Duit itu haram dan kamu perlu pisahkan daripada diri kamu. Sebagai hukuman kepada kamu, kamu tak boleh guna. Maka duit itu disedekah tanpa dapat pahala, tetapi mendapat pahala kerana membebaskan diri daripada wang haram. Zakat boleh tak? Zakat takkan terima. Baitul mal tak akan terima. Ataupun sistem zakat tak akan terima mana-mana duit-duit yang haram. Jelas. Menunjukkan Islam tak terima yang haram, tak galakkan pekerjaan haram, maka Islam tak akan terima zakat. Bila ia dikenakan zakat, berarti ia pendapatan yang halal. Itu dikenakan. Baik, sesudah Allah menyebut tentang kejahatan Yahudi, maka Allah kembali tentang wahyu ni sama je. Sebab kita dah baca ayat sebelum ini, Yahudi kata, wahai Muhammad, kami nak tengok kamu naik ke langit, ambil kitab turun. Baik. Biar kita cerita bagaimana wahyu yang kamu Yahudi faham. Allah berfirman, inna awhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Kama awhayna ila Nuh. Sama yang kami wahyukan pada Nabi Nuh. Yang ini melalui malaikat Jibril. Nabi Nuh pun tak naik ke langit ambil kitab. Ambil wahyu tak. Wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi selepas Nuh. Kenapa Allah Ta'ala memulakan Nabi Nuh terlebih dahulu? Kerana ia merupakan rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Diutuskan dalam menangani kesesatan manusia. Kita kata bukankah Adam? Pada zaman Adam tak ada orang sesat. Syis tak ada orang sesat. Zaman Nabi Idris tak ada orang sesat. Bermula kesesatan manusia ialah zaman Nabi Nuh. Maka Allah mulakan wahyu itu pada zaman Nabi Nuh. Habis Nabi Adam tak dapat wahyu? Dapat. Tapi wahyu yang berkait hukum hakam bermula pada zaman Nabi Nuh. Kerana bermula daripada zaman ini berlaku penyembahan berhala dan lain-lain kejahatan. Kami wahyukan padamu wahai Muhammad, dan sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh AS dan nabi-nabi selepasnya, yakni Ibrahim, bapa sekalian para nabi, Khalilullah, Ismail, anaknya yang tertua yang dikenali sebagai Abul Arab, dan datuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baginda mati di Mekah. Kemudian Ishak yang merupakan anak Ibrahim, ayah pada Nabi Yaqub, dan Yaqub digelar Israel, yang dengan Israel tadilah nisbah Yahudi, dan baginda mati di bumi Syam. Kemudian Nabi Lut, dan Nabi Ibrahim ini bapa saudara pada Nabi Lut. Kemudian Yaqub, kemudian Asbat ialah anak-anak Nabi Yaqub yang 10 orang tu. Campur dengan Nabi Yusuf, maka campur dengan anak Nabi Yusuf, ataupun kita katakan Hafidahu ibn Yusuf, iaitu dua cucu Nabi Yaqub yang merupakan dua anak Nabi Yusuf. Maka melengkapi 12. Ini Asbat. Asbat, mereka ialah 12 orang yang soleh, yang merupakan anak-anak Yaqub AS, diikuti dengan 2 orang anak Nabi Allah Yusuf, dipanggil Asbat. 12 orang. Yang daripada Asbat itu keluarlah keturunan Bani Israel, kalangan nabi-nabi. Kemudian kepada Musa, kemudian kepada Harun, pada Ayub, pada Daud, pada Sulaiman bin Daud, kepada Nabi Yunus. Tapi kalau kita lihat ayat ini, kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan Nabi Isa terlebih dahulu? Isa wa Ayub. Sepakat ulama Ayub dulu. Ayub daripada keturunan Nabi Yusuf. Yunus lebih dahulu daripada Isa. Harun lebih dahulu daripada Isa. Bukan antara Harun dengan Nabi Isa 1700 tahun. Tapi kenapa Allah mulakan Nabi Isa terlebih dahulu, mengatasi Yunus, Harun, Sulaiman, Daud? Sedangkan antara jarak Nabi Isa AS dengan Nabi Musa dan Harun 1700 tahun. Kerana Allah Ta'ala nak menempelak orang Yahudi yang memfitnah Nabi Isa. Mereka berkata Nabi Isa anak haram, anak luar nikah. Maka Allah letak pendahuluan. Ini Isa yang kamu tuduh, juga Nabi dan Rasul. Bahkan mendahului daripada Yunus,
Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Bukan mendahului Daud yang dikurniakan Zabur. Bagi menunjukkan kemuliaan Nabi Isa, bagi membersihkan Nabi Isa, dan bagi menemplak Yahudi yang cuba mempermain-mainkan Nabi Isa dengan tuduhan-tuduhan yang berat, yang buruk terhadap Nabi Allah Isa AS. Kemudian Allah Ta'ala kata, dan Allah berikan kepada Daud Zabur. Zabur, kitab yang mengandungi 150 surah. Kita Al-Quran ada 114 surah. Zabur ada 150 surah. Tetapi surah-surah dalam Zabur bukanlah hukum, bukan berkait halal dan haram, tetapi ia lebih berkait hikam dan mawaiz. Hikam yang hikmah-hikmah. Mawaiz artinya macam kita sebut sufi. Bicara-bicara sufi. Tazkirah. Yang berkaitan kejiwaan. Tentang taubat, tentang dosa, tentang pahala. Tapi tak cerita hukum. Di mana bila Nabi Allah Daud AS yang terkenal dengan suara yang sedap, yang lunak. Bila dia membaca kitab Zabur, maka seluruh makhluk akan berhimpun. Manusianya, jinnya, burungnya, binatang-binatang liarnya, kerana mendengar suara lunak Nabi Allah Daud AS. Ini kehebatan Nabi Daud. Ya, kalau hari ini kita sebut penyanyi, yang berkumpul cuma orang je. Orang je. Ataupun jin lah 3-4 kerat. Tapi Nabi Daud bila dia menyanyi, kalau kita sebut dia membaca Taurat, seluruh makhluk berhimpun. Burung-burung berhimpun, berhenti terbang. Apakah kita ada jumpa orang suara sesedap ini? Kalau hari ini kita dengar suara sedap, tak semua orang berkumpul kat dia. Dia suara sedap, dia menyanyi sedap. Ni kalau jenis penyanyi Melayu, orang Melayu dia berkumpul kat dia. Kalau jenis penyanyi Tamil, orang Tamil je. Penyanyi Korea, orang Korea je. Kalau ada pun ada 3-4 Melayu kerat. Dia dapat 3-4 kerat orang Melayu yang rasa dia macam Korea. Dengar. Tetapi Nabi Allah Daud, bila dia membacakan Taurat, ni burung-burung berhenti. Ni harimau, binatang-binatang dia berhenti dengar. Tetapi kita tak dapat bayangkan hebatnya suara dia. Kelunakan suara Daud. Sebab itu bila ada sahabat-sahabat yang mempunyai suara Nabi Daud, Rasulullah memujinya. Innama utita mizmaran min mazamir ali Daud. Kamu diberikan seruling Nabi Daud. Iaitu merujuk pada pujian Nabi SAW pada Abu Musa al-Asy'ari. Suara yang lunak, yang sedap. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah Daud, wa rusulan, dan ada rasul-rasul, qasasnahum alaik, yang kami cerita kepadamu wahai Muhammad, min qab, sebelum kedatanganmu, wa rusulan lam naqsushum alaik, ada rasul-rasul yang kami tak cerita, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata-kata dengan Musa secara langsung. Baik, bila kita sebut rasul-rasul, ada yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran. Sepakat ulama, bahawa rasul-rasul yang diceritakan dalam Quran, mereka ada 25 orang. Yang disebut dalam Quran, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Yunus, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa. Dan demikian juga Zulkifli di sisi kebanyakan para ulama tafsir, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah yang paling banyak cerita tentang nabi-nabi, 2 surah. Surah Hud dan surah Syu'ara. Ya, surah lain pun ada cerita tentang nabi-nabi. Surah paling banyak menceritakan kisah-kisah nabi dan tentang nama nabi ini ialah surah Hud dan surah Syu'ara. Dan ada rasul-rasul yang Allah Ta'ala tak cerita. Allah Ta'ala tak cerita, tak sebut nama mereka. Sebab tujuan penceritaan kisah nabi-nabi bukanlah untuk hafal nama, tetapi untuk mengambil pengajaran, untuk mengambil iktibar, untuk menjadi peringatan kepada manusia. Sebab itu kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana hadisan yuftara. Sesungguhnya pada kisah para nabi itu pengajaran bagi setiap yang ada akal. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan Al-Quran, Allah Ta'ala tak cerita panjang lebar satu kisah. Kisah Nabi Adam, Tuhan tak cerita panjang lebar. Allah cerita surah ni sikit, surah ni sikit, surah ni sikit. Kisah yang paling panjang sekali cerita ialah kisah Nabi Yusuf. Dalam surah khas surah Yusuf. Itu pun ceritanya tidaklah berjela panjang. Kerana apa? Kerana tujuan cerita itu untuk pengajaran, bukan menikmati cerita. Ia berbeza dengan orang hari ni buat filem macam-macam. Dia untuk menikmati cerita, bukan menikmati pengajaran. Sebab itu cerita macam mana pun hebat cerita tu, dia tak akan beri pengajaran.
Sebab kita diulit dengan jalan cerita, bukan diulit dengan pengajaran. Kisah dalam Quran, ia mengajar kita fokus pada iktibar dan pengajaran, bukan fokus pada cerita. Sebab itu setengah-setengah watak tidak disebut nama. Walau ia penting, seperti anjing yang ikut Ashabul Kahfi, even nama-nama Ashabul Kahfi pun tak disebut. Kalau cerita tu penting, Allah akan cerita, akan sebut nama-nama Ashabul Kahfi dalam Quran. Tapi tak sebut. Allah tak sebut pun. Bahkan Allah tak sebut pun nama Fir'aun yang berada pada zaman Nabi Yusuf. Cukup disebut dengan perkataan Malik. Dan nama wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Walhal, bila perempuan tu menggoda, kalau kita lah dah masuk muka depan, perempuan goda orang. Dah masuk muka depan dah. Tapi lihat, kerana Al-Quran ni bukan macam surat khabar tu, yang sensasikan cerita, tak ada pun pengajaran. Tajuk lain, cerita lain. Tajuk sensasi, ceritanya basi. Al-Quran tidak. Sebab itu saya kata Al-Quran tak mention pun nama yang menggoda Nabi Yusuf. Kenapa? Sebab bukan namanya patut dihafal. Tetapi lihat bagaimana Nabi Yusuf seorang menjaga maruah, walau digoda perempuan cantik, dia mampu. Dia mampu menjaga kehormatan dirinya. Kita kadang-kadang digoda dengan perempuan internet je. Nama pun tak tahu. Ataupun tak tahu batang hidung ni digoda, lalu kita terperangkap dengan mainan dia. Atau digoda dengan lelaki Casanova di internet. Terus kena tipu, kena scammer. Mudahnya kena goda. Padahal tak kenal pun duk main-main internet, ajak kahwin, minta transfer duit dulu dah kena scammer dah kita. Kalau scammer 1,000 tak apa, 100,000. Yang kita selalu dengar. Tak adanya maruah dia mudah digoda. Kita ada maruah, tidak mudah digoda. Kemudian Allah Ta'ala kata ada kisah-kisah yang tidak disebut nama. Itu di kalangan para Nabi. Ulama menyatakan jumlah para Nabi ialah 124,000. Jumlah Rasul 313. Disebut dalam hadis Nabi SAW, waktu Abu Dhar bertanya kepada Rasulullah berapakah jumlah Nabi, Rasulullah menyatakan 124,000 orang. Lalu Abu Dhar tanya berapa orang Rasul, maka kata Nabi SAW 313 orang. Lalu bila ditanya siapa yang paling awal, jawab Nabi SAW Adam. Dan seterusnya hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hatim, yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduyah dalam tafsirnya dan lain-lain. Kemudian sesudah itu Allah menyebut tentang Rasul-Rasul. Allah berkata, tujuan Nabi-Nabi itu diutuskan mubasyirin, memberi khabar gembira dengan syurga. Siapa yang mentaati. Wa munzirin, memberi amaran kepada orang yang menderhaka. Li'alla yakuna linnas, supaya manusia tak ada lagi dolak dalihnya. Tak ada lagi cerita kami tak diberi peringatan pun, kami tak disebut pun tentang tawaran syurganya. Tidak ada lagi dolak dalih. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik. Tetapi Allah menyaksikan engkau ialah Rasulullah. Ketika mana Nabi SAW bertemu dengan kumpulan Yahudi. Lalu Rasulullah kata, Inni wallahi a'lamu annakum ta'lamuna anni Rasulullah. Aku tahu kamu wahai Yahudi tahu aku ni Rasulullah. Lalu Yahudi kata, kami tak tahu pun. Mereka menafikan apa Nabi sebut. Nabi kata, aku tahu. Kamu ni tahu aku Rasulullah. Yahudi ni sengaja menemplak kata, kami tak tahu pun kamu Rasulullah. Bila kami tahu? Allah turunkan ayat ini. Lakinillah. Tak apalah kamu kata tak tahu. Tetapi Allah menyaksikan bahawa apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar dan Nabi Muhammad itulah Rasul dan Nabi. Anzalahu bi'ilmih. Allah menurunkan dengan ilmunya. Yang ilmunya bahawa inilah Rasul, penutup sekalian para Nabi dan Rasul. Wal malaikatu yashhadun. Dan malaikat juga menyaksikan bahawa Muhammad itu Nabi dan Rasul. Wa kafa billahi syahida. Kalau kamu Yahudi tak nak mendakwa Nabi itu Nabi, cukuplah penyaksian Allah dan juga penyaksian malaikat cukup. Tak apalah kamu tak ngaku. Kita kan gini tuan-tuan, bila dah gaduh, bila orang tu dengki, dia memang tak ngaku je. Tak ada. Tak apa tak ngaku. Penjahat mana mengaku dia buat jahat? Tak apa, kami ada bukti. Kami ada saksi. Kami ada saksi yang lebih hebat daripada apa yang kamu jangkakan. Allah jadi saksi akan kerasulan Nabi SAW. Jadi bila kita mengamati ayat ini menunjukkan bahawa Yahudi yang meminta Nabi buktikan kenabiannya, maka Allah menceritakan semua Nabi-Nabi sama macam Rasulullah. Wahyu yang diturunkan, proses wahyu yang diturunkan, kandungan wahyu yang diturunkan, semua sama. Maka macam mana kamu menafikan? Bila kamu kata Rasul-Rasul itu ada mukjizat, maka Nabi SAW juga ada mukjizat.
Kalau Rasul-Rasul itu dilantik dengan Jibril yang memberitahunya, Nabi Muhammad juga Jibril yang memberitahunya. Sebab itu kata Waraqah bin Naufal, waktu Rasulullah menceritakan peristiwa yang berlaku di Gua Hira, lalu kata Waraqah, itu ialah Jibril yang pernah mendatangi Musa. Dan dia mendatangimu. Maknanya, ia proses sama. Proses diangkat menjadi Rasul itu sama. Maka kenapa pula kamu minta Nabi naik ke langit buat turun kitab? Untuk mengatakan kamu Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi lain pun tak ada seorang pun naik ke langit. Jadi, kontradik hujah mereka yang mereka semata-mata untuk menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai keingkaran dan dengki. Yang mereka ini penuh syarat dengan rekod-rekod jahat mereka terhadap para Nabi dan terhadap syariat, bukan terhadap manusia semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.